Okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah. Okey. Okey, semua apa khabar? Sihat ke? Kalau sihat, tepuk tangan good. Okey, alhamdulillah. Semua sihat. Bagus. Okey, untuk pagi ni kita akan belajar subjek akhlak. Bukan bahasa Melayu untuk pagi ni. Untuk pagi ni kita akan belajar subjek akhlak. Subjek akhlak adalah buku warna pink. Buku warna pink yang ni. Okey, boleh keluarkan dulu buku teks akhlak. Betul Mariam. Betul yang tu. Okey, boleh keluarkan buku teks akhlak. Okey. Wais Al-Qarni, keluarkan buku teks akhlak. Bukan yang warna pink tu. Siapa tu nama dia? Adam Lukman bukan yang tu. Yang ni. Yang lagi satu. Betul Adam Lukman yang tu. Okey. Ya, betul. Okey, kalau dah boleh buka muka surat 3. Boleh buka muka surat 3. Wais bukan yang tu Wais. Buku teks. Buku teks yang ni. Tengok dekat Ustazah. Buku teks yang ni. Okey, betul. Buka muka surat 3. Okey, muka surat 3. Okey, dah ke? Dah buka ke? Kalau dah, okey. Kalau dah 3 3 bukan 4. 3. Okey. Kalau dah, macam biasa, sebelum kita belajar, kita kena baca doa belajar dulu. Okey, semua tanda tangan. Okey, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wanshur alaina khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita belajar, saya nak share screen sama macam yang awak tengok dekat buku awak. Okey, sekejap ya. Okey, jadi untuk yang baru masuk, okey, untuk yang baru masuk, boleh keluarkan buku teks akhlak. Buku teks akhlak. Okey, buku teks akhlak boleh keluarkan warna pink. Okey, muka surat 3. Okay, sekejap Saza nak kena tulis dekat nota untuk nanti yang baru masuk. Ya, yang dah buka tu tak apa. Okey. Saza nak semua orang tutup mikrofon. Wais Al-Qarni saja yang belum tutup mikrofon. Yang lain dah tutup mikrofon dah. Okey.
Jadi untuk hari ni, kalau awak boleh tengok dekat buku awak, buku teks awak, buku surat 3, untuk hari ni kita akan belajar tajuk yang kedua iaitu adab. Dekat sini kotak yang warna putih ni, awak tengok buku awak, kotak yang warna putih tu adalah adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Okey, adab ni apa yang kita kena buat, apa yang kita kena jaga, sama macam sebelum ni kita dah belajar. Adab dan fadilat. Fadilat adalah kelebihan. Okey, mengamalkan kebersihan diri. Apa kelebihan, apa adab-adab dan cara-cara dan kelebihan yang kita akan dapat kalau kita amalkan kebersihan diri. Untuk kebersihan diri, awak boleh tengok dekat gambar ni, gambar dalam buku awak. Budak lelaki baju biru tengah menggosok gigi. Lepas tu ada gambar kedua, memotong kuku. Dan gambar ketiga, menyikat rambut. Okey, untuk tajuk ni ada 6 unit. Okey, kalau awak boleh tengok dekat tepi kotak-kotak ni ada sampai nombor 6. Okey, jadi ada sampai nombor 6. Untuk hari ni kita akan belajar unit 1 sahaja. Kotak yang pertama iaitu kodok hajat. Okey, ni qaf, dot, alif, hamzah, kodok, ha, alif, ha, jim, tajat, harjat. Okey, apa maksud kodok hajat tu Khairul Nurul? Saya tak pernah dengar pun. Okey, yang ni saya akan ajar kejap lagi. Okey. Sekarang awak boleh buka muka surat 4. Okay. Sekarang awak boleh buka buku teks awak, muka surat sebelah, muka surat 4. Jangan buka mikrofon kalau saya tak minta buka. Okey. Okey, tengok dekat muka surat 4. Kalau awak boleh tengok dekat muka surat 4. Dekat muka surat 4. Okey. Hari ni kita akan belajar maksud kodok hajat. Okey, apa maksud kodok hajat yang Ustazah Nurul sebut tadi. Dan kita juga akan belajar tentang adab-adab, cara-cara untuk kodok hajat. Okey, adab apa yang kita perlu buat ketika kita kodok hajat. Okey, jadi sekarang ni saya akan terangkan dahulu maksud kodok hajat. Okey, maksud kodok hajat adalah bila mana awak membuang najis iaitu buang air kecil ataupun air besar. Dengan kata lainnya, kodok hajat ni adalah bila mana awak nak kencing. Kencing buang air kecil ataupun berak buang air besar. Dan kodok hajat ni mestilah awak akan pergi ke tandas. Okey? Kodok hajat ni kita akan buang air kecil dan juga air besar di dalam tandas. Okey? Okey, kalau awak boleh tengok dekat gambar dekat bawah tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar yang pelat-pelat tu. Okey? Awak boleh tengok gambar yang pertama, gambar playground. Gambar taman permainan. Okey. Gambar dekat taman permainan. Agak-agaknya kalau kita nak kodok hajat iaitu buang air kecil dan besar, kencing dan berak, boleh ke kita buang kodok hajat di taman permainan? Kalau tak boleh, buat tangan macam ni. Azan nak tengok respon awak. Tak boleh. Okey. Seterusnya, gambar pantai, laut. Gambar air laut tu, air sungai, pantai. Boleh ke kita kodok hajat dekat situ, warna biru tu? Boleh ke tak? Tak boleh juga. Okey, seterusnya. Gambar sinki. Boleh ke kita kodok hajat dekat sinki, kat dapur? Tak boleh juga. Okey, seterusnya. Gambar tandas. Yang ini tandas kalau kita pergi tempat lain kan. Macam kita pergi jalan-jalan kat Melaka ke, kat Perak ke. Ada tandas dekat tempat perhentian. Boleh ke kita kodok hajat dekat situ? Boleh. Okey. Seterusnya. Ya, pandai. Yang atas tu pun gambar tandas juga. Ada pintu tertutup. Boleh ke kita
kodok hajat dekat situ? Boleh. Okay, yang terakhir dekat tengah-tengah tu pun gambar tandas. Gambar mangkuk tandas untuk lelaki. Okay, lelaki. Boleh ke kita kodok hajat dekat situ? Okay, boleh. Okay, betul. Jadi sekarang ni kita akan belajar adab pula. Okay, adab-adab macam mana kita nak kodok hajat. Sekarang awak boleh buka buku surat 5 dekat sebelah pula. Okay, buka muka surat 5, buku teks awak. Dah ke belum? Kalau dah tunjuk tangan good. Okay, bagus. Okay, tutup mikrofon. Tak apa, tak payah buka. Kalau awak nak jawab, baru buka mikrofon. Kalau saya tanya, baru buka mikrofon. Okay, kalau awak tengok dekat muka surat 5, okay. Awak tengok pelajar lelaki yang berbaju putih. Okay, ada pelajar lelaki pakai songkok macam Al-Farabi. Dia pakai songkok, dia pakai baju sekolah. Baju sekolah dia warna putih. Okay, apa yang dia cakap dekat bawah tu, dekat kotak tu, dia ada cakap, Ustaz, dia tanya dekat ustaz dia yang kat bawah tu yang baju biru. Okay, dia tanya dekat ustaz dia, Ustaz, boleh saya tanya, apakah adab kodok hajat? Okay, dia tanya ustaz dia, apa adab-adab cara-cara untuk kita kodok hajat? Okay, ustaz dia jawab apa kat bawah tu? Ustaz dia tutup tangan macam ni. Okay. Ustaz dia cakap, adab kodok hajat banyak. Okay, adab kodok hajat tu banyak. Ada banyak adab dia. Okay, bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Antaranya, ustaznya kata, antaranya ialah mesti terlindung daripada pandangan orang. Ni paling penting. Adab kita nak kodok hajat, nak buang air kecil, air besar, nak berak, nak kencing, mesti adab ni macam syarat-syarat lah. Mesti kita kena jaga supaya terlindung daripada pandangan orang. Maksudnya, orang lain tak boleh tengok. Jadi kita kena dekat tempat yang orang tak boleh nampak. Sebab tu Ustazah tanya tadi, boleh ke kita kodok hajat dekat taman permainan? Mestilah tak boleh. Ada ramai orang akan nampak. Lepas tu, boleh ke kita kodok hajat dekat laut, dekat sungai? Tak boleh. Sebab itu tempat mandi. Orang ramai, orang akan nampak dan dia akan jadi kotor. Kesian dekat orang lain. Jadi sekarang saya akan terangkan lagi apa yang Ustaz kata banyak sangat adab kodok hajat tu. Tadi antaranya mesti terlindung daripada pandangan orang, kan? Sekarang kita tengok, awak boleh tengok dekat buku teks awak, dekat anak panah warna hijau yang pertama. Awak tengok dekat anak panah warna hijau yang pertama, adab kodok hajat ialah yang pertama tadi yang Ustaz bagi tahu, mesti terlindung daripada pandangan orang. Tak boleh orang nampak. Jadi sama juga macam contoh, kalau awak dah pergi kodok hajat, dekat tandas pun, awak dah pergi kat tandas, tapi awak kena jaga supaya orang tak nampak. Awak kena tutup pintu tandas. Jangan dah pergi tandas dah bagus. Tempat tertutup. Tapi awak buka pintu tu. Lepas tu awak panggil pula kawan-kawan awak. Saya nak kencing ni. Saya nak berak ni. Jomlah tengok. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Adab kodok hajat mesti terlindung daripada pandangan orang. Mesti pintu tu kena tutup. Mesti tak boleh orang tengok. Tak boleh orang tahu. Awak buang air kecil tu buang air besar. Okay? Yang kedua, anak panah yang kedua adalah istinja dengan tangan kiri. Ustazah Nurul, apa maksud istinja? Maksud istinja ni adalah awak kena basuh, kena bersihkan menggunakan air. Lepas awak kencing, lepas awak berak, lepas awak buang air kan, awak kena basuh. Itulah yang dinamakan istinja. Awak kena bersihkan kemaluan awak, tempat awak buang air kecil dan tempat awak buang air besar dengan tangan kiri. Tangan kiri. Ingat benda ni. Awak jangan guna tangan kanan. Sebab tangan kanan ni untuk kita makan. Tangan kanan adalah untuk kita makan dan tangan kiri adalah untuk
kita basuh kencing, basuh berak. Untuk yang kotor tangan kiri. Sebab tu bila makan, ibu ayah awak akan marah dan tak bagi awak makan guna tangan kiri. Sebab tangan kiri ni kita guna khas untuk kita basuh benda-benda yang kotor. Untuk basuh kita punya air kencing, nanti kita basuh berak kita dekat tempat kemaluan kita. Jadi jangan makan guna tangan kiri. Dan jangan basuh istinja, jangan basuh kotoran awak tu dengan tangan kanan. Sebab tangan kanan ni khas special untuk makan sahaja. Okey? Okey, untuk anak panah yang seterusnya, anak panah yang nombor 3, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Okey, tadi awak kena basuh dulu kemaluan awak, kena bersihkan kan awak kencing. Ada ke antara awak ni yang bila kencing tak basuh? Ada ke tak? Al-Farabi, awak bila buang air awak basuh ke tak? Tadi kenapa awak buat macam tak tahu? Macam tu. Jadi awak mestilah kena basuh kan? Okay, jadi bila awak dah basuh tu, bila awak nak keluar tandas, awak kena basuh lagi sekali tangan awak dan kaki selepas istinja. Okay? Sebab tu bila dekat tandas awak akan nampak selalunya dekat tandas-tandas orang akan sediakan sabun. Sebab tu lah awak kena basuh tangan guna sabun. Waktu awak nak keluar tandas tu, awak basuh tangan awak guna sabun dan juga basuh kaki. Okay, basuh kaki, basuh tangan. Ya, bagus. Bagus. Okay. Tapi jangan tak guna pula. Sabun tu kena. Okay, Saza akan sambung seterusnya. Anak panah hijau yang terakhir, awak kena elakkan. Okey, awak kena elakkan daripada buat perkara-perkara yang kat bawah ni. Okay, ada banyak perkara-perkara yang dia guna anak panah warna pink pula. Okay, apa yang awak perlu elakkan? Okay, sekarang semua tengok anak panah pink yang pertama. Okey, tengok anak panah pink yang pertama. Sekejap Okey, anak panah pink yang pertama, awak kena elakkan kodok hajat ataupun buang air kecil dan besar, kencing atau berak di tempat berlubang. Okey, apa maksud di tempat berlubang? Saza, tandas kan tempat berlubang. Mangkuk tandas tu berlubang. Jadi, mangkuk tandas tu memang boleh sebab dia tandas memang tempat untuk kita kodok hajat, untuk kita buang. Okey, boleh. Nampak tu, kawan awak nak pergi toilet, nak kodok hajat. Kita baru belajar tajuk kodok hajat. Sama ada nak buang air kecil ataupun air besar. Okey, yang pertama tadi, elakkan daripada kodok hajat di tempat berlubang selain daripada tandas. Kalau dekat tandas, berlubang tu boleh sebab tandas tu memang tempat untuk kodok hajat. Maksud tempat berlubang kat sini adalah, contohnya, ya betul, parit. Lepas tu, ya betul, parit ataupun macam dekat tempat berlubang tu dekat kampung kan, contoh awak balik kampung ada hutan kan, ada kebun. Lepas tu awak nampak Ya betul, yang tu saya akan tekankan dekat anak panah warna pink yang tempat lain. Sekarang ni kita baru anak panah yang pink yang pertama. Jadi tempat berlubang ni kenapa kita kena elakkan? Contoh kalau awak kodok hajat dekat tempat yang berlubang dekat parit kan, awak dah tak tahan lah kan, awak rasa nak kodok hajat kat situ. Tiba-tiba awak tak nampak ada ular, okey? Contoh tempat berlubang ni adalah tempat di mana ular suka duduk. Itu rumah dia. Suka duduk kat tempat berlubang. Lepas tu bila awak kodok hajat kat situ, kencing atau berak, awak tak nampak bila ular tu naik, lepas tu dia boleh patuk awak, dia boleh gigit awak. Bahaya kan? Nak ke macam tu? Mestilah kita tak nak sebab ular ni dia ada bisa. Kalau dia gigit, apa dia? Suara saya tak jelas?
Okey, saya sambung balik tadi. Saya ulang. Suara semua tak jelas tu. Suara semua tak jelas. Okey, saya ulang balik. Okey, sekarang jelas tak? Masih tak jelas lagi. Okey. Sekarang ni saya akan terangkan balik tadi di tempat yang berlubang. Okey, di tempat yang berlubang. Sebab apa tak boleh? Sebab nanti kejap Faik. Kalau awak buka mikrofon kan, nak tanya. Tutup mikrofon. Okey, semua orang tutup mikrofon. Saya akan terangkan lagi sekali. Okey, saya akan terangkan lagi sekali. Tadi kenapa tak boleh di tempat yang berlubang? Sebab nanti akan keluar ular. Keluar ular sebab tempat berlubang ni adalah tempat ular tinggal. Dia suka duduk tempat berlubang. Bila awak buang kodok hajat dekat tempat berlubang, tiba-tiba ular keluar, dia patuk awak. Ular ni bahaya, dia ada bisa. Dia patuk awak boleh sakit berbuih-buih mulut awak dan juga boleh, kalau ular yang berbisa tu boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan mati. Okey, kalau ular ni bahaya. Sebab tu tak boleh kodok hajat di tempat yang berlubang. Yang kedua, masa saya malam saya ingat pasal hutan depan. Ya. Okey. Sekarang okey. Sekarang Saza akan sambung anak panah pink yang kedua, iaitu di tempat air yang tidak mengalir. Awak tak boleh kodok hajat di tempat air yang tak mengalir. Maksudnya tadi contoh kawan awak ada cakap pasal longkang kan? Tak boleh sebab contoh ada longkang yang air mengalir, ada yang dekat longkang tu ada batu, ada sampah yang menghalang daripada air tu mengalir. Jadi tempat tu adalah tempat nanti air kencing awak tu tak mengalir, kotor. Lepas tu contoh kalau awak berak, buang air besar pun sama, kotor, berbau, busuk. Jadi tak boleh di tempat air yang tidak mengalir. Okey, seterusnya anak panah pink yang ketiga adalah bercakap-cakap. Ni penting. Yang ni awak selalu buat. Contohnya, kalau dekat tandas kita boleh bercakap ke tak boleh? Tak boleh. Okey? Kenapa kita tak boleh bercakap? Satunya sebab tandas ni adalah tempat kita kodok hajat je, bukan tempat kita berborak-borak. Jadi satu lagi sebabnya tandas ni adalah tempat yang kotor, iaitu tempat tinggal syaitan. Tandas ni adalah tempat tinggal syaitan. Kalau awak masuk tandas, awak tak boleh lama-lama. Awak tak boleh macam, seronoklah kat tandas, nak lama-lama lah. Nak mandi lama-lama, nak lama-lama, nak duduk lepak-lepak. Tak boleh. Sebabnya tandas adalah tempat syaitan. Kalau awak lama-lama dekat dalam tandas, syaitan suka. Dia tepuk tangan. Awak je tak nampak dia, tapi dia tepuk tangan. Dia kata, aku ada ahli baru, dia kata. Ada manusia yang suka tinggal dekat tempat aku, dia kata. Mazak, saya 6 tahun, kawan saya yang nama Usman Wafi, dia cakap, saya selepas saya basuh tangan kan, dia cakap, lepak lah bro, dia cakap, suruh saya lepak jamban. Jadi masa tu saya air dengan basuh tangan. Jadi awak tak boleh ikut lah. Kalau ada orang ajak, awak tak boleh ikut. Okey? Lepas tu saya malas dengan layan dia. Okey, dah. Okey, saya nak sambung. Okey, lepas tu tak boleh bercakap-cakap. Contoh, walaupun awak dekat tandas yang lain dengan kawan awak kat tandas sebelah. Kawan awak kat tandas sebelah. Tapi awak still juga nak bercakap-cakap. Contoh, awak panggil, Al-Farabi. Al-Farabi, sekejap lagi awak, kelas awak belajar pelajaran apa? Oh, saya bahasa Melayu. Saya dah jadi buku itu. Baru hari Jumaat. Ya. Okey. Hari Khamis. Ya, semua dah ada. Okey, Alhamdulillah. Saya dah ada.
Okey, tutup mikrofon. Ustazah nak sambung ni. Kejap lagi masa Ustazah habis. Okey, seterusnya tak boleh kodok hajat di bawah pokok yang berbuah. Tak boleh. Faik, tutup mikrofon Faik. Ustazah nak sambung. Okey, seterusnya tak boleh kodok hajat di bawah pokok yang berbuah. Kenapa? Yang pertama, bila awak buang air kecil ataupun besar di bawah pokok yang berbuah, kan selalu kalau pokok yang berbuah ni akan ada orang akan dia petik buah. Contoh buah kelapa sawit ke, buah apa ke kan, dia akan petik buah untuk jual kan. Jadi bila awak buang najis kat situ, buah tu jatuh kena pula dekat najis awak, kat tahi awak kan. Contoh kotor lah benda tu. Benda tu akan menyebabkan kotor. Tu satu. Satu lagi, tak boleh kodok hajat di bawah pokok yang berbuah ni sebab apa? Sebabnya contoh, awak dekat kampung ada pokok durian. Pokok durian, buah durian tajam kan, berduri. Lepas tu awak kata, tak tahan lah, tak tahan. Boleh lah ni dekat bawah pokok ni. Tak ada orang nampak ni kat dalam hutan, kat dalam kebun. Awak pun pergi kodok hajat dekat bawah pokok durian. Lepas tu awak tak tahu bila buah durian tu tiba-tiba boleh gugur, boleh jatuh. Kalau buah durian tu ataupun buah kelapa ke kena dekat kepala awak rasa kepala awak jadi apa? Mestilah berdarah. Sebab buah tu besar, tajam. Lepas tu kalau berdarah, silap-silap hari bulan awak boleh masuk klinik hospital. Ataupun boleh menyebabkan kematian juga. Sebab itulah tak boleh kodok hajat di bawah pokok. Sebab tu kena kat tandas juga. Okey, yang seterusnya, tak boleh kodok hajat di kawasan angin yang bertiup. Kenapa? Contohnya awak kodok hajat di bawah pokok. Sama jugalah, ada angin kan. Lepas tu awak kencing. Lepas tu air kencing awak tu terbang-terbang sebab kena angin kan. Jadi tak boleh lah. Okey, seterusnya yang terakhir, awak kena elakkan daripada menghadap ataupun membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Kalau kiblat tu kan tempat kita menghadap untuk solat kan. Jadi awak kena elakkan lah kalau kodok hajat tu menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Sebab nanti orang nak solat, itu tempat orang nak solat kan. Jadi kita kena elakkan lah benda-benda macam tu. Okay, jadi dah habis dah adab-adab kodok hajat. Okay, sekarang ni Ustazah nak tanya balik. Okay, sekejap Okay, sekarang Ustazah nak tanya balik. Okay, tadi kita belajar tajuk kodok hajat, adab dan juga fadilat, iaitu kelebihan kita kodok hajat. Okay, Ustazah nak tanya balik, apa maksud kodok hajat? Siapa boleh ingat apa maksud kodok hajat? Saya tahu. Apa dia? Buang air besar dengan padam untuk Okey, tak apa. Muka saya tersekat-sekat. Tak apa. Awak jawab je soalan Ustazah. Okey? Betul. Al-Farabi. Jawapan awak betul. Maksud kodok hajat adalah buang air kecil dan juga air besar. Okey, betul. Okey, seterusnya Ustazah nak tanya, boleh tak kita kodok hajat dekat tempat yang terbuka, yang orang boleh nampak? Boleh ke tidak? Tak boleh, betul. Tak boleh. Okey, kita kena kodok hajat dekat dalam tandas. Okey, dalam tandas boleh bercakap ke tak? Tak boleh. Okey, lepas ni awak jangan bercakap dalam tandas. Ingat Ustazah Nurul dah ajar. Tak boleh cakap dalam tandas. Tak boleh borak-borak. Kena cepat-cepat. Okey, lepas tu awak kena istinja, basuh kemaluan awak. Dengan tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan? Siapa yang tahu tangan kanan tu?
Tangan kiri. Ingat kita basuh guna tangan kiri. Makan baru guna tangan kanan. Okey. Jadi yang terakhir. Bolehkah kita kodok hajat dekat bawah pokok? Bolehkah kita kodok hajat kat bawah pokok? Tak boleh. Okey, jadi itu sahaja. Masa Ustazah pun dah habis. Okey, boleh faham apa yang Ustazah ajar? Kalau boleh faham, tunjuk tangan good. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja. Terima kasih Satu Syafi'i. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.